Tenaga daripada air. Dania dan Gayatri berbincang tentang pengalaman mereka menyertai Karnival Inovasi Teknologi Hijau pada tahun lepas. Selain pameran, mereka turut menyertai kuis teknologi hijau. Penyertaan kita dalam Karnival Inovasi Teknologi Hijau itu menyeronokkan betul, bukan? Sayangnya, kita tidak dapat menjuarai kuis teknologi hijau itu. Jika tidak, kejayaan yang ditempa oleh sekolah kita bertambah gemilang. Tidak mengapa, Gayatri. Pengalaman dan pengetahuan yang kita peroleh daripada aktiviti itu sangat berguna. Fikiran saya buntu dan serabut sungguh pada waktu itu. Saya terlupa bahawa ada banyak tenaga yang boleh diperbaharui. Salah satunya ialah tenaga hidroelektrik. Siapa sangka ya, tenaga elektrik dapat dihasilkan oleh sumber alam, iaitu aliran air. Tanpa penemuan sains, tentulah kita sangka bahawa air hanya berguna untuk kita minum, membersihkan diri dan pakaian sahaja. Yang penting, tenaga hidro ini bersih dan mesra alam. Tenaga ini tidak mencemarkan alam sekitar seperti tenaga lain yang tidak boleh diperbaharui. Wah, luas betul pengetahuan awak tentang tenaga hidroelektrik. Apa lagi yang awak tahu? Untuk pengetahuan awak, bagi mendapatkan tenaga hidroelektrik yang banyak, empangan yang besar perlu dibina. Pembinaan ini tentulah melibatkan kos yang tinggi juga. Saya rasa perkara ini membawa kesan terhadap kawasan sekitarnya. Benar, pembinaan empangan yang besar ini sedikit sebanyak mendatangkan kesan seperti yang awak sebutkan tadi. Bukan itu sahaja, jika berlaku sebarang kerosakan pada empangan tersebut, manusia dan kawasan di sekitar empangan itu akan berhadapan dengan risiko yang besar. Saya cadangkan agar kita tingkatkan lagi pembacaan dan pengetahuan kita tentang perkara ini. Bagus, Dania. Sebelum itu, bacalah bahan ini. Saya terjumpa satu lagi bahan lain yang mempunyai maklumat tentang tenaga yang boleh diperbaharui. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penggunaan tenaga solar telah bertapak di Malaysia. Namun begitu, rakyat di negara ini perlu mendapat pendedahan yang lebih banyak tentang kepentingan tenaga ini yang dijanakkan oleh sinaran matahari. Hal ini dikatakan demikian kerana kebergantungan terhadap sumber tenaga ini sedikit sebanyak dapat meningkatkan kelestarian alam sekitar. Tenaga ini bukan sahaja boleh diperbaharui, malah tenaga yang mesra alam ini menjadikan lebih bersih. Keadaan ini berlaku kerana tidak ada sebatang pokok yang perlu ditebang dan penanaman baharu tidak perlu dilakukan untuk menghasilkan tenaga ini. Kesannya, pelepasan karbon dioksida dapat dikurangkan sebanyak 8,328 tan setahun. Perkara ini bukanlah sekadar ungkapan tinggi melangit kerana penggunaan tenaga ini mula dipraktikan di Malaysia. Kira-kira 100 bumbung bangunan milik Jabatan Kerja Raya JKR tidak lama lagi akan ditukar menjadi ladang suria yang bersambung grid elektrik negara. Tenaga Nasional Berhad, TNB, melalui anak syarikatnya TNBX Sendirian Berhad, kini bekerjasama dengan JKR untuk menukarkan bumbung-bumbung tersebut kepada ladang penjana kuasa. Apabila panel dipasang, penggunaan di bangunan berkenaan akan mendapat rebat pada bil elektrik mereka. Selepas satu tempoh yang dipersetujui, sistem yang digunakan akan diserahkan kepada pemilik bangunan yang kemudiannya boleh menggunakan kuasa secara percuma. Memandangkan penggunaan tenaga solar mendatangkan pelbagai manfaat. Tenaga ini sepatutnya dijadikan antara pilihan utama rakyat Malaysia suatu hari nanti. Sekian, salam hormat. Assalamualaikum.